Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam harapan Malaysia. Mengetahui perkara yang betul tidak memadai dan bermakna jika tidak melakukan perkara yang betul. Dan kerana itu, berdirinya saya di sini, Siti Nur Atika binti Nazari dan rakan saya di bawah, Cik Faizal. Kami daripada SIC Plus, PPD Pontian, Johor Darul Takzim. Rakan-rakan Johor kat belakang, hai. Akan berkongsi dengan hadirin hadirat tentang amalan terbaik daerah Pontian. Dia kenali sebagai Road to Oscar Mini Lab penyediaan sekolah berkualiti. Jadi apa Oscar ni sebenarnya? Adakah Oscar macam kat Hollywood? Bukan. Oscar ni sebenarnya salah satu daripada the solution focus coaching yang kita nak SIC rakan-rakan kuasai, kerana ini adalah untuk membantu kita menghadapi Industrial Revolution 4.0. So teruskan Faizal. Okey, saya teruskan. Ini adalah saya, tak penting saya rasa. Okey, seterusnya. Okey, ini yang penting. The Catalyst. Ini rakan-rakan saya. Kalau saya sendiri, saya tak bergerak jauh. Tapi inilah yang membawa kami ke hari ini, ke kebangsaan. Slogan kami mudah. Guru kreatif, murid responsif, pendidikan inovatif. Dah tentu. Teruskan Faizal. Okey. Kita sebenarnya jadi Toretto. Sebab tu kita kata catalyst, Toretto Fast and Furious. Okey, so dalam kita membimbing, kita jumpa banyak isu. Percaya atau tidak rakan-rakan, inilah antara tiga yang utama yang kita jumpa. Penguasai sekandungan, tak boleh nak kuasai kandungan. Kemudian pedagogi, tak boleh nak buat PAK 21. Kemudian pentaksiran, tak buat pentaksiran. So ini dalam report mingguan kita, bulanan kita, tahunan kita. Betul rakan-rakan? Jadi inilah dijadikan tiga dimensi utama bimbingan dan pementoran SIC Plus. Jadi daripada banyak-banyak isu ni, terus kami gunakan teknik force ranking untuk kami kena pasti apakah isu utama yang menjadi fokus. Semua penting, tapi mana yang kritikal. Jadi kami meletakkan wajaran. Faizal, kami meletakkan wajaran 3 untuk penting, 5 untuk kritikal. Dan inilah hakikatnya, akhirnya pedagogi guru menjadi isu utama. Penyataan masalah kami cukup mudah. Kualiti pedagogi guru yang dibimbing di sekolah bimbingan SIC Plus di dalam daerah Pontian rendah. Itu hakikat. Memang tak sedap didengar, tapi itu hakikat. Kita kena belajar terima realiti. Hidup zaman ini kena terima realiti. Okey, seterusnya. Kami kena pasti dengan big data. Bila kita nak cari the focus, kita mesti pergi big data. Big data, sekolah menunjukkan, sekolah menengah, purata skor, standard 4. Baik. Sekolah rendah? Sekolah kebangsaan, Faizal? Baik. Terus lagi Faizal? Sekolah jenis kebangsaan? Pun baik. Dah baik, isu apa? Ini dia, cerita dia lepas ni. Bila kita pergi kepada data sokongan yang seterusnya, kita tengok daripada sumber Inazir, akhirnya GDP kami yang 186 orang tadi, di 62 buah sekolah tadi, ni dia. 60%, 111 orang je yang berkeadaan baik. Dan 40%, 75 orang ni dalam keadaan sederhana. Dan sayang tak ada kualiti cemerlang. Jadi ini sebenarnya kami rasa perlu dibuat. Sesuatu perlu dibantu pada GDP yang 40% ni. Tak boleh jadi cemerlang tak apa rakan-rakan. Jadi baik pun cukup lah. Okey, terus. Jadi kami dah kena pasti, kami ambil perbandingan. Orang kata bila kita nak buat, nak tunjukkan sesuatu, kena banding. Tapi SKPMG 2 mulanya 2017. SKPM standard 2010 tu pada tahun sebelumnya. Macam mana nak dibandingkan? Akhirnya kami ambil wajaran, kami convert kepada peratus, kami dapatlah perbandingan. Menunjukkan purata skor standard 4 kali pertama 2017. 78.19 berada tahap sederhana. Patutlah cikgu-cikgu marah. Patutlah isu standard 4, isu SKPMG 2 jadi isu nasional. Inilah cerita dia. Jadi kami rasa kena buat sesuatu. Terus Faizal. Tahap sederhana. Jadi akhirnya kami pergi membuat bacaan dan sebagainya. Akhirnya kami jumpa dengan satu teori yang sangat membantu. Bahawasanya untuk wujudkan sekolah berkualiti, kita mesti ada amalan akademik berkualiti. Dan amalan ini disokong oleh teori Reason dan Bradbury. Teori Reason Bradbury ini rakan-rakan kalau yang terlibat dengan action research itu biasa. Teori kajian tindakan partisipatory. Betul?
Okey, jadi teori ini sebenarnya dia menyokong kepada UNESCO 2008. Bila UNESCO kata, apa makna guru kompeten? Apa makna ciri-ciri guru kompetitif? Inilah dia. Dia boleh mengurus proses pengajaran pembelajaran. Jadi akhirnya dia membawa kepada, terus Faizal? Yes, kepada the identifikasi issue, how we identify issue. Dan saya rasa saya dah rumuskan tadi, kami pergi terus kepada perkara asas, iaitu kepada 48 GDB. Kenapa 48? Sebelum panel tanya, saya terus bagi tahu. Sebab tadi 70. Tiba-tiba 48? Tak pandai matematik ke? Bukan. Sebenarnya 48 orang GDB ini adalah yang telah kami lakukan saringan, adalah sampel kawalan kami yang kami boleh kawal. Dan 8 sekolah ini diwakili oleh 48 orang GDB yang boleh dikawal. Bukan bermakna kami menolak selebihnya, tetapi mereka itu akan dibantu kemudian. Okey, dan untuk melakukan macam mana 48 orang ini boleh dibantu, kami memilih bimbingan intervensi yang tepat dan berimpak tinggi. Dan untuk dapatkan ini, kami kira juga implikasi. Kami fikir, kalau tak dibuat apa jadi? Ini rakan-rakan boleh tengok. Boleh baca, hilang percaya, data tak boleh pakai, markah tinggi, result teruk, kan? Benda-benda macam ni. Dan keberhasilan pendidikan definitely tak boleh diharapkan. Jadi ini kalau tak diatasi, maknanya kalau benda belum berlaku lah. Tapi kalau tak buat, jadi inilah dia. Okey, terus Faizal. Jadi akhirnya rumusan isu kami ialah, kalau isu guru tak selesai, maka dia akan menggagalkan hasrat PPPM kita. Tak payah ceritalah nak compete kat team pisah. Kalau kualiti guru kita tak atasi. Okey, seterusnya. Jadi ini adalah darjah Ishikawa yang kami ambil kira dalam masa kami mencari punca. Seterusnya Faizal. Dan akhirnya kami jumpa kepada isu atau punca utama daripada semua yang penting itu, bahan rupanya. Mereka ada bahan, tapi mereka kata bukanlah puan, tak tahu nak buat macam mana dan sebagainya. Kami boleh, tapi strategi kami terhad dan sebagainya. So akhirnya kami dapati, kami jumpa jalan. Kami mula buat Diamond 9 Thinking Tools. Kami cari apalah alternatif penyelesaian yang ada. Yang mana ada, yang sedia ada. Akhirnya kami jumpa daripada banyak, kita ada kat atas tu SIC. Akhirnya projek Mini Lab mendapat ranking yang pertama dalam Diamond ranking. Okey? Dan kenapa? Ini dia sebab justifikasinya. Faizal? Kita ada 5B yang kita fokuskan. Pertama, Mini Lab ini berfokus isu segera. Bimbingannya klinikal. Berkolaboratif, sudah pasti. Dan budaya PLC yang berterusan. Ini sesuai dengan dasar PLC yang kita baru kena buat. Dan akhirnya bersistematik. Semua orang buat tindakan. Rakan-rakan buat mungkin lebih hebat. Tapi kami pastikan ianya sistematik. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah penetapan sasaran. Bila kita dah tahu nak dapat apa, ini kami sasarkan. Kami sasarkan 5% je tuan-tuan. Sikitnya. Kita cerita tentang purata. Kalau tuan-tuan ingat tadi, 78.19. Itu yang kami nak bangunkan. So 5% kalau kami dapat naikkan daripada sederhana jadi baik. Jadi itu dah cukup baik. Untuk langkah pertama. Okey, dan ini adalah kerangka konseptual yang rakan-rakan boleh baca. Okey, kami mulakan daripada input, proses, output dan outcome. Outcome tu yang penting. Peningkatan skor purata standard 4 SKPMG 2 GDP. Kenapa purata? Kenapa tak sorang-sorang? Kita ingat, kita nak mengurangkan kegusaran guru-guru. Kita nak kurangkan keresahan guru-guru. Kalau kita boleh tunjukkan berlaku peningkatan, mereka akan lebih gembira menerima kita. Okey, seterusnya. Ini macam biasa. Alat kita, Nazir datang cek, audit datang cek. PDCA awak mana? Ini dia PDCA kita. Next. Kita mulakan dengan planning. Ini dinamakan sebagai Work Breakdown Structure, the WBS. Kena ada rakan-rakan bila dalam planning, siapa nak buat apa. So kita ada yang bahagian-bahagian tertentu. Seterusnya, kita kena ada carta perbatuan. Daripada bila nak ke bila. Daripada mana nak ke mana, siapa. Dan kami fokus kepada 3 dan 4. Kita rancang, kita laksana. Dan sekarang sebenarnya kita dalam proses untuk tambah baik lagi Mini Lab ini. Supaya dia lebih sesuai dan lebih berimpak. Okey, terus. Ini secara rangka kasar mengenai pelan lantai. Kalau ada lab, ada makmal, kena ada lah macam mana makmalnya. So basic lah. Ingat kerana Oscar, dia menggunakan the resources yang ada.
The know-how, K itu know-how and resources. So ini kita guna. Ada alternatif lain, tak suka bentuk macam tu, kita boleh bagi typical yang lain, setting bersesuaian dengan isu yang kita nak. Kerana PAK 21 bit darjah pun susunannya berbeza-beza ikut kesesuaian. Okey, dan seterusnya kita ada instrumen bimbingan. Mesti ada instrumen. Bila nak bimbing kan ada instrumen. Kenapa saya tak nyatakan di situ? Kerana sebenarnya instrumen ni boleh pelbagai, dan antara yang kami kongsikan nanti masa output. Okey, terus. Okey, pendekatannya macam biasa 100% PLC dan juga kaedah group coaching. Dan kami juga memikirkan the risk-based thinking. Jika seandainya kami tak dapat laksanakan, kami boleh memberikan e-mini lab ataupun email ni kepada guru-guru untuk dilaksanakan di peringkat sekolah mereka. Okey, ini the do. Next, Faizal. Kita kena laju sikit, Faizal, masa tak cukup. Okey, ini adalah the process. The process kerja. Proses kerja apa yang berlaku dalam mini lab. Ini yang kami nak jual. We are selling you the idea of proses kerja mini lab. We are selling you this. Tapi balik you nak buat your own rendition, you nak tukar dari segi apa pengisiannya terpulang. Tapi ini nak jual. Amali makmal, amali lapangan, konklusi. 3 benda ni, tuan-tuan. Okay, terus Faizal. Inilah the journey. Lebih besar sikit gambarnya daripada tadi. Okay, next. Okey, ini apa yang berlaku dalam langkah 1, langkah 2 dan langkah 3. Dan kami rumuskan dalam video. Faizal, boleh kita paparkan video, Faizal? Okey, mudah faham bila tengok video. Kadang cerita kat kelas anak murid, banyak cakap cikgu tak faham. Tunjuk video, oh faham. Okey, sekarang tunjuk tengok. Okey, ini berlaku langkah pertama, amali makmal. Oleh rakan pembimbing SIC Plus tu, tengah bagi input, tengah sharing, tengah buat video kritik, guna CD Lab. Mereka bertanya apa aspek mereka tak faham. Kemudian Somila masuk. Somila ni adalah sistem offline mini lab yang mana dalam tu mengandungi pelbagai input untuk guru-guru guna dalam membina lesson. Dan MIP, Manual Inventory Pedagogi, pun sebenarnya adalah intipati dalam Somila. Selesai, kita pergi mini lab lapangan. Ni ada the doer nanti tengok. Kita ada orang yang melaksana. Namanya the doer. Ini orang yang buat. Dia tak semestinya guru yang kelas berkenaan. Boleh rakan-rakan yang lain. Dan ada the observer kat belakang. Apa yang dia observe? Dia observe pengajaran, bukan guru tu. Dan akhirnya dia sampai ke tahap akhir sebagai konklusi. Dia perlu mereflect, dia perlu menilai sama ada berlaku perubahan atau boleh dikekalkan sehingga akhir rancangan yang dirancang. Jadi di sinilah berlakunya penilaian impak dan sebagainya. Jadi ini adalah lebih kurang perjalanan the mini lab. Nampak senang. Macam kita buat, tapi kami jadikannya lebih sistematik. Okey. Dan kami ada Somila. Tunjukkan Zal, Somila. Ini je Somila. Rakan-rakan, ini je yang kita beri pada guru. Cuba klik Zal. Kalau dia nak tahu standard 4, dia tak sempat cari bahan, dia boleh klik kat sini. Okey? Alright. Ini dia. Dia boleh download. Dia boleh download bahan ini. Kalau dia nak tahu nak dapat bahan tetapi BD dan sebagainya. Inilah dia akan dapat dekat sini. Semua berkenaan dengan PBD, semua dia dapat. Jadi pastinya dasar daripada kerajaan tak tertinggal. Sebab yang akan updatekan benda ini adalah pembimbing SIC dan dibantu oleh rakan-rakan ahli mini lab. Jadi ini kegunaannya. Mudah untuk mereka selesaikan masalah bahan tadi. Bahan dalam bentuk pukal, bahan berterabur, bahan bercampur aduk. Jadi ini dia. Okey, seterusnya kita ada CD Lab. CD Lab ni sebenarnya untuk peringkat awal kita gunakan video e-guru yang dikeluarkan oleh Nazir. Dan untuk Learning Log Mini Lab tak lengkap kalau kita tak letakkan dalam satu dokumentasi. Jadi akhirnya semua PMI plus minus interesting yang ditulis oleh guru, kita akan compilkan menjadi learning log mereka. Jadi mereka duduk lepas ni dah tak ada SIC, mereka boleh rujuk dan mereka insya-Allah boleh bantu rakan-rakan mereka. Dan kita pastinya tengah berusaha untuk menghasilkan manual inventory pedagogi yang lebih mesra, maknanya dalam bentuk modul. Kerana apa, Faizal? Dia menjawab kepada semasa kami membuat checking,
Ada maklum balas yang diberi GDB yang meminta kami mendokumentasikan MIP supaya mereka mudah bawa ke mana-mana. Dan insya-Allah kami memang mengambil kira permintaan mereka, dan dalam proses insya-Allah kalau tiada dalam melintang tahun hadapan akan ada mini lab plus, ya. Okay, next. Dan ini penting. Mereka faham tak faham tentang aspek standard 4. Selepas kita bantu mereka, kita mula minta mereka untuk isi tanpa belajar, dan selepas belajar mereka akan memberi apakah sebenarnya yang mereka faham. Ini adalah pra-milab dan pasca, dan ini adalah akhir PDCA adalah action di peringkat kita. Kita memang nak tambah baik. Kita sekarang sudah menyediakan video mengikut aspek standard 4, which is rakan-rakan boleh hubungi saya nanti kalau nak tengok. Kita dah asingkan dan kita ada CD lab pengajaran terbaik GDB sendiri. Okey, impaknya terus Faizal. Okey, impaknya dah tentu berimpak untuk menaikkan result guru-guru dari segi peratus skor. Dan akhirnya saya kongsikan, walaupun tiada di sini, kita sebenarnya berjaya meningkatkan 8.68% berbanding 5% sasaran kami. Oleh itu rakan-rakan, sokonglah mini lab kami, kerana insya-Allah bila kita terpaksa melatih MLT, inilah halat kita. Kita latih MLT guna mini lab. Bila mereka dapat kuasai mini lab, mereka latih KP mereka, akhirnya kerja buat kita dapat dibantu. Sekian, saya sudahi dengan pantun. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.